والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, para pegawai Kementerian Alam Sekitar dan Air, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT atas kurniaan keizinan yang dapat kita bersama-sama berhimpun di surau S8 ini, dan setinggi-tinggi penghargaan kita sama-sama tujukan kepada Yang Berhormat Menteri atas kesediaan dan kelapangan beliau dalam kesempatan masa yang ada untuk sama-sama beliau menyampaikan tazkirah perdana sempena program Semarak Ramadan KASA 2021, yang mana tazkirah ini insya-Allah merupakan tazkirah yang julung-julung kalinya diadakan di surau F8 Kompleks Pasir F ini. Jadi insya-Allah tanpa kita melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mensilakan Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan tazkirah dan perkesan. Fadhil masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna suara saya perlahan, suara pengusi kuat. Oh, tukar mic patut pun. Terima kasih kepada pengusi majlis semua yang dapat bersama pada tengah hari ini sementara kita tunggu waktu zuhur. Kita isi program sikit sempena bulan Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni satu-satunya nama yang Allah sebut dalam Quran. Ya. Dalam Quran ni bulan lain Tuhan tak sebut nama. Ya. Kalau kita baca Quran, kita tak akan jumpa bulan Syawal. Ya. Tak akan jumpa bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan-bulan lain. Satu-satunya nama bulan yang Allah sebut dalam Quran ialah bulan Ramadan. Itu pun Allah sebut sekali je. Iaitu pada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Jadi bila dalam 12 bulan ni tak ada air. Biasa kalau pecahmal lekat-lekat macam ni ada air. Terima kasihlah. Ya. Jadi bila satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bulan Ramadan, bermakna dia special. Kita boleh bayangkan dalam ramai-ramai ni tiba-tiba pengusi sebut nama seorang je. Jadi orang tu special, sama ada pengusi suruh dia keluar ke ataupun dia nak muliakan dia, tapi special lah. Sama juga dalam Quran. Sahabat Nabi ni ramai ya. Ada ulama menyebut bilangan sahabat Nabi lebih kurang 300,000 orang. Tapi nama sahabat Nabi yang Allah sebut dalam Quran seorang je. Ya. Agak-agak nama siapa? Tuan-tuan baca Quran tiap-tiap hari dah khatam banyak kali ni. Pernah jumpa nama siapa dalam Quran? Ada seorang je sahabat Nabi. Iaitu nama Zaid. Ya, Zaid. Ya. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar tak sebut. Ya, tapi nama Abu Bakar disebut secara kiasan. Ya, dalam peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi tapi nama yang Allah sebut secara direct ialah nama Zaid. Ya, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya, itu pun berhubung dengan masalah nak bersihkan gelaran yang buat pada masyarakat Mekah ke atas Zaid. Orang panggil Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Sebenarnya Zaid bin Harisah. Ya, bukan Zaid bin Muhammad. Zaid ni anak angkat Nabi. Memang dia duduk rumah Nabi lama dan berkhidmat pada Nabi SAW. Tetapi dia bukan anak Nabi. Jadi bila masyarakat Arab panggil Zaid bin Muhammad, Nabi SAW kata tidak, Zaid bin Harisah. Ya, sebab tu dalam hadis tak boleh kita ambil anak angkat dan kita buh bin kepada kita. Ya, hingga disebut tidak akan mencium bau syurga siapa-siapa yang ambil anak angkat dan binkan dengan bin dia. Tak boleh. Ya, tak boleh anak angkat tu kita buh bin dengan bin kita. Ya. Kalau tak tahu pun keturunan ataupun dia binkan Abdullah. Implikasi kalau kita buh dengan bin bapa angkat, dia banyak implikasi dia. Pertama sekali, implikasi dari segi aurat hubungan, sebab dia bukan adik-beradik kandung, dia hanya anak angkat. Ya, jadi oleh kerana bin yang sama, adik-beradik lain anggap macam adik-beradik betul.
maka sedangkan mereka ni ialah anak angkat, ada aurat, ada batang-batang aurat laki-laki, perempuan dan sebagainya. Dan kalau sekiranya anak angkat tu perempuan, bapa angkat dia tak boleh jadi wali kepada anak angkat dia, sebab itu bukan anak dia betul. Ya, tak boleh jadi wali. Ya, kemudian dia tak boleh mewarisi harta pusaka. Ya, tapi kalau dia bin ayah dia, tentulah anak tu nak akan tuntut harta pusaka. Sebab dia ingatkan dia ni anak kepada ayah dia sebenar. Sedangkan dia anak angkat. Jadi tu banyak implikasi hukum fiqh yang berlaku dan pernah berlaku dalam sejarah kita pun pernah. Ya, cerita lama lah. Ya, terkahwin adik-beradik. Ya, seorang abang yang diserahkan pada keluarga angkat. Ya, kemudian mereka berpisah lama, bertahun-tahun. Ya, akhir satu hari mereka berjumpa, jatuh cinta. Ya, kemudian kahwin. Ya, kahwin berlaku di Pahang. Ya, keluarga angkatnya ialah di Johor. Ya, ini cerita lama. Ya. Jadi waktu perkahwinan berlaku, bapa angkat ni tak pergi. Ya, sebab dia kena stroke, dia uzur. Ya, cuma rombongan pengantin perempuan pergi rumah pengantin dia, kahwinlah. Akad nikah siap kahwin. Seminggu kemudian majlis mengantar keluarga tu kepada rumah laki-laki. Ya. Bila hantar rumah laki-laki, barulah mak dia betul ni tengok-tengok bapa angkat tu bapa yang diserahkan anak dia. Ya, bila ditanya, laki-laki siapa dia? Laki-laki tu anak dia. Kahwin adik-beradik. Ya, perempuan tu adik kandung dia. Ya, ni bahaya kalau kita boh bin, ya, tidak dengan bin yang jelas dan keturunan yang tahu. Ya, tapi bila tahu adik-beradik betul, di segi hukum fiqahnya perkahwinan mereka fasah. Ya, tercerai secara automatik, fasah lah. Ya, tapi dah seminggu duduk bersama, tak tahulah dia buat apa. Ya, tapi baru kahwin. Ya, maknanya kalau tahu, wajib terpasah perkahwinan tersebut. Ya, jadi sebab itulah bila Zaid bin Harisah berkahwin, ya, anak angkat Nabi ni kahwin dengan seorang wanita, kemudian dia bercerai dengan isteri dia. Ya, bila dicerai isteri dia, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran suruh Nabi kahwin dengan anak isteri, bekas isteri Zaid. Itu ayat Quran tentang Zaid tu. Ya, Allah Ta'ala suruh Nabi kahwin dengan bekas isteri Zaid. Kalau Zaid tu anak dia, tak boleh kahwin. Mana boleh kahwin dengan menantu? Ya, tak boleh, hukum syarak tak boleh. Tapi kalau anak angkat, isteri anak angkat tu tak apa. Tu bukan anak kandung. Ya, itu dengan dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang nama seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Jadi nak sebutnya ialah bagaimana spesialnya Ramadan ini hingga satu bulan yang Allah sebut dalam Quranul Karim. Ya, jadi oleh kerana itu, bila masuk bulan Ramadan kalau kita tengok ayat tadi, dia tak kait dengan puasa tau. Ya, ayat Ramadan ni dia tak kait dengan puasa. Dia kait dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Ya, adapun ayat perintah puasa, ayat sebelum tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang beriman, diwajibkan kamu puasa sebagaimana Allah wajibkan umat sebelum kamu. Tapi ayat ni, ayat diwajibkan puasa ni tidak sebut tentang Ramadan. Yang disebut Ramadan ialah Al-Quran. Ya, cuma bila masuk bulan Ramadan, maka bulan itulah diwajibkan berpuasa. Ya, jadi nak kaitkan bagaimana Ramadan itu bukan puasa saja. Jadi sebab tu kita kena ingat dalam kepala kita, tak boleh sebut Ramadan yang bulan puasa. Ya, kalau kita sebut Ramadan bulan puasa, seolah-olah kalau kita dah puasa, kita selesai masalah. Padahal Ramadan ni bukan bulan puasa. Ramadan ni bulan Quran. Ramadan ni bulan tahajud. Ramadan ni bulan tarawih. Ya, Ramadan ni bulan kita istighfar, bulan sedekah, sebab tu zakat fitrah bulan Ramadan. Ya, boleh tak keluar zakat fitrah bulan lain? Tak boleh. Ya, tak boleh, kena bulan Ramadan. Sama juga sembahyang tarawih. Boleh tak sembahyang tarawih buat bulan Syawal? Ya. Ayah Pim pun tak buat. Ya. Jadi dia special dalam bulan Ramadan. Maknanya kalau Ramadan tu jangan sebut bulan puasa saja. Sebab bila sebut Ramadan bulan puasa, kita rasa bila kita dah puasa, kita dah selesai. Quran tak baca, tarawih tak buat, istighfar tak ada, sedekah tak ada, derma tak ada. Sebab tu dia, Ramadan ni dia satu bulan yang dia mengandungi pelbagai amalan.
Ya, dia satu bulan yang di dalamnya mengandungi semua benda. Ya, sebab tu almarhum Tok Guni Aziz dulu dia cukup marah orang panggil Ramadan bulan puasa. Ya, dia tak bagi, jangan sebut Ramadan bulan puasa, sebab kita letakkan satu trademark dalam kepala kita, bila Ramadan bulan puasa ni, bila kita puasa kita dah beres, dah selesai. Padahal Quran tak baca, tarawih tak buat, tahajud tak buat, amalan-amalan tak buat. Dan dalam Ramadan ni ada dua perkara yang sangat unik, ya, iaitu siang hari kita diperintahkan puasa, malam hari kita diperintahkan dengan amalan sunat tarawih. Tarawih ni sunat, bukan wajib. Tapi puasa siang hari wajib. Ya, siang hari wajib puasa. Boleh tak puasa buat malam hari? Tak boleh. Ya. Ada tak agama yang puasa malam hari? Ada. Ya. Saya pernah jumpa Tok Batin, dia kata kami puasa juga tapi malam. Ya. Saya tanya bila start? Start tidur. Waktu tidur start puasa lah. Oh, kata sedap lah macam tu. Ya. Dan ada agama yang kadang-kadang puasanya hanya tak makan daging, tak makan makanan berdarah dan seumpama. Tapi itu bukan maksud puasa sebenar. Ya. Jadi puasa sebenar ialah menahan diri, menahan daripada semua benda, zahir, batin, akli dan nakli. Ya, sebab tu puasa ni ada dua. Satu, jaga jangan batal puasa dari segi hukum fiqh zahir. Kita jaga supaya jangan batal. Apakah yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu sama ada kita makan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa, tak batal. Umpama kita makan-makan, terlupa. Ya, makan-makan, lepas makan tambah lagi, lepas tambah basuh tangan, tengah basuh tangan, isteri beritahu, bang tak puasa. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Ya. Astagfirullah pasal apa? Sebab tak ingat. Tak ingat tak apa, tak kira dosa. Nabi kata siapa-siapa yang berpuasa lalu dia terlupa makan, maka itu sedekah daripada Allah Ta'ala. Ya. Tapi biasa hari pertama, hari kedua lah, tak hari ke-28 pun lupa lagi, kan? Tapi kalau terlupa, maka kalau terlupa itu sekadar mana yang dilupa. Ya, kalau tengah duk kunyah, teringat, kena buang balik. Jangan ingat tengah kunyah tak apalah sebab waktu masuk tu lupa lagi. Ya, dah dia kena keluarkan. Ya. Zahir kita makan dengan sengaja, ya, atau minum dengan sengaja. Ya, kalau tak sengaja, ya, umpama ramai kawan-kawan ni dia bawa kereta, dia mengantuk. Ya, bila mengantuk ni kan fokus fikiran tak fokus. Ada air, dia buka minum air. Ya, lepas minum, Allah puasa kata dia. Ya, jadi itu tak dikira batal, tidak batal kerana terlupa. Ya. Atau sesuatu yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya, batal. Atau melalui mimpi. Kalau mimpi macam mana? Mimpi tak batal. Orang tu tidur, lepas sahur dia tidur, kemudian mimpi. Bila waktu mimpi dia terkeluar air mani, batal tak puasa dia? Tak batal. Ya, tak sengaja. Ya. Bagaimana kalau pergi mancing laut, tiba-tiba dia muntah, batal tak puasa dia? Tak batal, sebab dia bukan sengaja muntah. Ya. Maka tak batal. Yang batal dengan perbuatan yang sengaja. Sengaja. Cucuk, vaksin sebagainya tidak membatalkan puasa. Orang cabut gigi, suntik untuk cabut gigi tidak membatalkan puasa. Semua suntikan tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali dengan tujuan untuk mengenyang sesuatu makanan, maka dia membatalkan puasa. Yang kedua ialah sesuatu yang tidak batal puasa, puasa zahir sah, tapi batal pahala puasa. Ini banyak. Ya. Dalam hadis, sebab kita ingat ya, puasa ni kita buat untuk Allah. Satu-satunya amalan yang disebut dah di kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa kamu tu untukku. Ya. Allah Ta'ala sebut puasa tu untukku. Tapi Allah tak sebut sembahyang untukku. Ya. Allah tak sebut sedekah kamu tu untukku. Ya. Allah tak sebut haji kamu untukku. Padahal semua amalan kita buat lillahi ta'ala. Buat kerana Allah. Tapi beza dengan puasa. Ya. Puasa bukan buat kerana Allah saja, puasa dibuat untuk Allah. Ya. Jadi puasa kita untuk Allah? Ya. Hadis kursi. As-sawmu li, puasa kamu untukku. Sebab tu puasa ni tak ada orang, Allah Ta'ala cabut tanda. Apa tanda seorang tu puasa? Tak ada. Dan kita tak tahu seorang tu puasa ke tidak. Tak tahu. Saya tak tahu depan saya ni puasa ke tidak, saya tak tahu. Nampak letih? Kadang-kadang dia letih, tak puasanya. Ya. Dia bersahur tadi, belum tentu dia puasa. Ya. Ada pun ibadah lain, kita nampak di tengah semayang, di tengah berzikir, di tengah baca Quran, di tengah derma, di tengah tawaf, di tengah sa'i. Kita nampak di tengah buat kerja.
kecuali puasa. Ya. Sebab tu puasa ni tak ada orang riak. Ada orang riak tak puasa? Aku puasa hari ni. Jangan main. Saya dah 6 hari puasa tak tinggal. Mana ada orang riak puasa? Tak ada. Budak kecil pun dia tak riak puasa. Cuma orang pujilah budak ni bila puasa. Itu sebagai galakan, tapi bukan daripada dia. Ya, sebab tu ada orang mudah puasa. Puasa ni mudah je. Ada orang puasa tak tinggal, semayang tak pernah buat. Ada. Ya. Maghrib tak semayang, tarawih insya-Allah. Ya. Sebab tu semayang tarawih ni Nabi SAW dia semayang berjamaah 2 malam je. Ya. Malam pertama lepas semayang Isyak Nabi semayang tarawih. Ya. Sahabat-sahabat tak tahu. Ya. Jadi malam kedua lepas Isyak Nabi semayang tarawih. Jadi cerita lepas Isyak semayang tarawih ni sahabat-sahabat beritahu. Dia kata kamu macam kita lah silakan balik awal. Nabi semayang tarawih lepas tu. Ya. 8 rakaat. Jadi malam kedua, ramailah datang nak semayang tarawih. Nabi semayang. Malam ketiga, lagi ramai. Ya, lagi ramai datang. Tapi malam ketiga, Nabi lepas semayang Isyak, Nabi turun masuk bilik. Masuk balik rumah dia. Nabi tak semayang tarawih berjamaah pada malam ketiga. Ya, jadi sahabat-sahabat besok pagi tanya, ya Rasulullah kami malam tadi tunggu kamu nak semayang tarawih bersama-sama. Ya, Nabi kata, sengaja Nabi tak buat kerana Nabi bimbang takut jadi wajib. Sebab perbuatan Nabi ni bila Nabi tak tinggal dia jadi hukum wajib. Ya, Nabi kata aku sengaja tinggal supaya tak buat, supaya apa? Supaya jangan ada orang menganggap tarawih tu wajib. Dalam keadaan macam tu pun ada yang maghrib tak semayang, tarawih semayang. Ya, bayangkan kalau Nabi semayang 3 hari. Ya. Jadi oleh kerana itu ada benda yang kadang-kadang kita buat, bila kita buat satu benda kepada Allah, maka tentu tak sama. Contoh hadiah lah. Ya, okey, kita martabak tu pun mestilah tebal sikit, cantik sikit, sedap sikit. Ya. Ataupun contoh, tuan-tuan nak bagi hadiah martabak kepada menteri. Contoh. Ya, contoh. Tapi tak apa, contoh yang betul pun tak apa. Ya. Ya. Katalah nak bagi hadiah martabak pada menteri, kan? Takkanlah martabak leper gitu kan? Kita pun akan buat martabak yang cantik, yang sedap, tebal, kalau boleh telur 10 biji. Ya, kan? Daging setengah kilo, kan? Ya, kemudian bungkus pula baik, bungkusan takkan buat dalam plastik macam tu je. Ya. Mestilah bungkusannya baik, kemudian kadang-kadang bungkus lagi mahal pada harga martabak pun. Ya, dengan bunganya, dengan ucapannya apa semua, kan? Buh gambar kita takut menteri tak kenal. Kan? Buh lah apa semua, kan? Sebab apa? Sebab kita nak bagi hadiah tu kepada menteri. Okey, kalau tuan-tuan nak hadiahkan tu pada agung macam mana? Lagilah kita bungkus lagi baik apa semua. Ya. Bungkusan lagi baik, kemudian dia pun sedap. Ya, pasal apa? Begitulah kita bila puasa kita untuk Allah. Takkan puasa sambil lewa je. Ya, takkan buat sambil sekadar tak makan tak minum saja. Ya. Puasa tak makan tak minum sah dah, tapi tentulah kita buat yang lain macam martabak tadilah. Ya, boleh bagi hadiah ke raja, bungkus martabak bodan plastik hantar gitu je. Ya, bungkus pun tak ada. Boleh tak? Ya. Kita beri tuanku ya tak ya pun tu aku makan martabak je, bungkus tak makan. Ya, kertas-kertas bungkusan pun tak makan. Patut bagi macam ni lah. Boleh tak? Ya. Boleh tapi tak ada adab lah. Maka orang yang hanya tak makan tak minum tapi tak baca Quran, tak berzikir, tak jaga ibadah, macam dia hantar martabak tanpa bungkusan. Ya. Tentulah kita akan terbaik. Pasal apa? Sebab nak bagi pada Allah. Puasa nak bagi pada Allah. Ya. Maka kan itu kata Allah Ta'ala, wa ana ajzibih, aku yang menentukan pahala. Ya. Sebab tu pahala puasa ni tak tahu. Ya. Berapa pahala puasa? Tak tahu. Tidak ada satu hadis pun beritahu puasa kamu pahalanya banyak ni, banyak ni, banyak ni. Ada pun ibadah lain, ada hadis yang beritahu. Ya, umpama semayang 10 kali ganda. Berjemaah 27 kali ganda. Amin bersama imam, Allah ampun dosa. Ya, banyak lagi. Sedekah 10 kali ganda. Atau diganda sampai 700 kali ganda. Kita tahu bilangan. Ada pun puasa berapa? Tuan-tuan cuba cari hadis pahala orang berpuasa. Ada? Tak ada. Cuma disebut special orang puasa ni ada satu syurga namanya, ada satu pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Ya, syurga ni ada 7 tingkat, dan setiap tingkat tu ada beribu pintu. Ya.
Ahli semayang masuk pintu semayang, ahli puasa, ahli sedekah masuk pintu sedekah, ahli jihad masuk pintu jihad, kata Nabi. Dan ahli puasa dia akan masuk satu pintu khas, namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni pintu syurga khusus untuk orang puasa. Setelah masuk semua orang puasa dalam pintu tu, lalu dia ditutup dan tak akan dibuka-buka lagi dah. Ya, dia special. Ya, sebab tu ibadah puasa ni dia amalan yang sangat special. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu hadis yang saya nak kongsi tengah hari ini, ya, mungkin hadis ni biasa kita dengar, tapi kalau kita ulang-ulang tak apa. Ya, mudah-mudahan dia menambah kekuatan ingatan kita. Suatu hadis Nabi SAW, irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari darajatan. Satu hari Nabi SAW naik mimbar, menaiki mimbar, bukan naik atas member. Nabi menaiki mimbar. Nabi melangkah tangga yang mimbar yang pertama, darajatan, tangga pertama, faqala, lalu Nabi berkata, amin. Ya, ni sahabat-sahabat dengar ni. Ya, sahabat-sahabat dengar Nabi naik atas tangga mimbar pertama, Nabi berkata amin. Summartaqa saniyata faqala amin. Kemudian Nabi langkah tangga yang kedua, Nabi kata amin. Summartaqa salisata faqala amin. Nabi melangkah tangga mimbar yang ketiga, Nabi kata amin. Berarti tangga mimbar Nabi ada berapa? 3. Ya, tangga mimbar masjid besi berapa? Berpuluh tangga. Mengah tu khatib. Tangga mimbar Nabi ni dia 3, tinggi. Sunat mimbar tu ditinggikan sikit supaya khatib nampak makmum. Ya, supaya nampak kalau sama-sama macam saya ni, sama-sama rendah ni, ada yang terlindung. Ya, masalahnya bila terlindung tidur. Ingat masa sekolah dulu. Kan masa masuk sekolah dulu orang Melayu suka duduk belakang ataupun suka duduk belakang orang besar. Kan? Si baik kawan dia besar sikit di belakang. Alhamdulillah, dia kata. Bila cikgu tanya, "Baik, saya nak tanya soalan," dia pun doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah cikgu nampak aku." Tak, kita sebab tu tinggi sikit. Jadi bila Nabi naik tangga pertama amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga Nabi kata amin. Faqala, maka berkata para sahabat, faqala ashabuhu, maka berkatalah sahabat-sahabat Nabi, alama amanta, kami dengar kamu kata amin ya Rasulullah. Sahabat ni beritahu, kami dengar kamu kata amin ya Rasulullah. Qala, lalu kata Nabi, atani Jibril, Jibril mari jumpa aku. Rupanya waktu Nabi nak naik mimbar tadi, Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya. Jibril datang ni dalam, ada waktu Nabi nampak, sahabat tak nampak. Macam hadis ni. Hadis ni sahabat tak nampak. Ada waktu sahabat nampak dan Nabi pun nampak. Ya, banyak hadis, Jibril datang berupa seorang pemuda laki-laki. Ya. Kalau dia hari tu perempuan, confirm bukan Jibril. Ya. Laki-laki. Yang kedua pakai jubah. Kalau pakai tie, pakai kot, confirm bukan Jibril. Ya. Jibril datang dalam keadaan pakai jubah putih, biasanya berserban putih. Ya. Dan ada masa sahabat nampak Jibril. Ada masa sahabat nampak malaikat-malaikat lain. Ya. Pernah sahabat yang baca Quran nampak macam awan turun daripada langit. Ya. Dia peristiwa lain. Ya. Dan Nabi sebut itulah malaikat yang turun pada kamu. Malaikat ni banyak. Ya, malaikat banyak. Ya, nisbah malaikat dengan jin, nisbah malaikat dengan manusia, ya, satu daripada 10, satu daripada 100 manusia. Ya, 1% manusia, 9% jin. Jin lagi ramai pada manusia. Nisbahnya seorang manusia 9 jin. Dan 90% lagi malaikat. Jadi malaikat lagi ramai. Ya, ramai semua malaikat ni. Ya, jin ramai pada manusia. Ya, jin ramai pada manusia. Ya, jin 9/10 daripada makhluk ni ialah jin. Mana ramai jin beriman ke kafir, ramai yang kafir. 1/3 je beriman, 2/3 lagi kafir. Ada orang kata jin tak pakai seluar sebab seluar jin dia ambil orang. Ya. Wallahu alam. Ya. Tapi nak sebutnya bilangan malaikat tu jauh lagi ramai. Tapi yang wajib kita ketahui 10 orang. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, dan sebagainya. 10 orang malaikat tu wajib kita ketahui namanya sebab Allah sebut dalam Quran ataupun disebut hadis Nabi SAW. Ada pun yang lain tak ada hadis. Maka kita tak tahu kalau mari orang kata ni nama jin sekian-sekian, kita tak tahu, tak ada nas. Ya.
Kata Nabi SAW, atani Jibril, Jibril mari jumpa aku. Faqala, lalu kata Jibril, raghima ampum ri'in zukirat indahu falam yusalli alaik. Ya, raghima ampum ri'in, ugilah, ya, ugilah siapa-siapa yang dengar namaku disebut falam yusalli alaika, dan dia tidak selawat ke atas kamu. Jibril AS kata pada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kecewalah, rugilah siapa-siapa yang dengar nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala amin. Ya, rupanya Jibril AS doa pada Allah Taala, celaka, rugilah ya Muhammad, ya, siapa-siapa dengar nama kamu disebut tapi tak selawat. Nabi pun kata amin. Nabi mengaminkan doa Jibril. Agak-agak doa tu diterima tak? Yang doanya Jibril yang mengaminkan Rasulullah, ya, doa ni pasti diterima oleh Allah Ta'ala sebab yang doa Jibril. Tapi kalau yang doa tu imam, yang amin tu makmum, belum tentu Allah terima, ya. Tapi kalau doa tu Rasulullah, yang amin tu para sahabat, insya-Allah diterima. Pasal apa? Dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala. Adapun kita ni jauh dengan Allah, ya, maka kadang-kadang ada benda-benda yang menyebabkan doa kita tidak diangkat oleh Allah. Tak cukup syarat. Ya, kebanyakan doa yang tak cukup syarat ialah doa yang tidak dimulakan dengan selawat pada Nabi SAW. Doa yang tidak dimulakan dengan selawat, doa tu tak cukup syarat, tidak diangkat ke langit oleh Allah, oleh para malaikat. Ya, sebab tu kadang tanya, pasal apalah doa aku tak terima? Rupanya tak cukup syarat. Ya, ada orang mari jumpa, nak minta saya recommend, dia masuk universiti. Ya, dia nak pergi temu duga. Saya tanya dia, surat tawaran ada ke? Tak ada. Surat tawaran tak ada, cuma dengan elan kosong. Tak boleh, dia kena ada syarat-syarat. Cukupkan syarat, ya, mudah-mudahan Allah terima. Jadi kata Jibril, rugi siapa dengar nama Nabi disebut tapi tak selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, dia selawat pada Nabi ni, dia rukun. Ya, jangan kita anggap kecil, ya. Ya. Sebab dia tak masuk dalam semayang, puasa, zakat, haji, kita rasa selawat ni macam kecil, ya, macam tidak utama. Ya, padahal dia rukun. Semayang tak sah kalau tak selawat pada Nabi. Ya, tak sah semayang kalau tidak berselawat kata Nabi SAW. Pasal apa? Dalam selawat tu ada dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan wajib. Ya, maka kalau orang tak selawat, maka tak sah semayang dia. Sama khutbah. Khutbah tu tak sah kalau tidak berselawat kata Nabi SAW. Dan kebanyakan perintah dalam Quran, ya, Allah Ta'ala perintah secara direct. Allah suruh terus. Dia suruh orang beriman terus buat. Macam perintah semayang. Ya illazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan puasa. Ya. Ataupun Allah Ta'ala perintahkan kita semayang. Aqimus salah, dirikan semayang. Gitu je. Ya. Allah suruh kita keluar zakat. Wa atau zakah, keluarkan zakat. Ya. Kecuali selawat. Selawat ni, Allah Ta'ala dulu berselawat dan malaikat berselawat, baru dia suruh kita berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita tengok ayat Quran tu. Allah dan malaikatnya berselawat kata Nabi. Baru datang perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah suruh kita berselawat setelah dia beritahu Allah dan malaikat berselawat. Tidak macam semayang. Allah tak kata, aku dan malaikat semayang, maka kamu naklah semayang. Tak. Ya. Sama puasa. Allah tak kata, aku dan para malaikat berpuasa, maka nak akan puasa. Tak. Ya. Perintah selawat ni, Allah Ta'ala dulu berselawat pada Nabi, barulah malaikat berselawat kata Nabi, maka baru disuruh kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi kata Jibril AS, kecewalah nanti di akhirat, dan rugilah siapa-siapa dengar nama Nabi disebut, maka dia tidak selawat pada Nabi. Jadi kita kena dengar. Pertama, kalau orang sebut nama Nabi, kita kena ikut selawat Nabi. Yang kedua, kalau ada kita baca ayat Quran tahdid Nabi yang suruh selawat. Macam ayat tadilah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, maka pada waktu itu kita kena berselawat. Atau kita dengar hadis Nabi. Ya, umpama hadis, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyara. Siapa-siapa selawatku sekali, maka Allah akan selawat kepada yang 10 kali. Dengar hadis ni, maka kita kena berselawat pada Nabi SAW. Ambil kesempatan, kerana fadilatnya besar.
Ya, siapa selawat ke Nabi sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Bukan mudah kita dapat selawat daripada Allah Ta'ala. Ya, atas dunia ni, yang dapat salam daripada Allah, Khadijah je. Isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, satu-satu isteri Nabi yang dapat salam daripada Allah Ta'ala. Ya, itu pun dekat dia nak mati, dekat nak wafat. Ya, dalam keadaan dia tengah nazak, tengah sakit. Waktu itu orang hebat lawan Nabi, menentang Nabi, sampai ya, Khadijah binti Khuwailid kata, ya Rasulullah, ya, kalau sekiranya aku meninggal dunia dan tak ada siapa nak tolong kamu, tak ada siapa nak bantu kamu, kamu gilah gali kubur aku ya Rasulullah, keluarkanlah tulang-tulangnya dan juallah tulang-tulang aku ni ke pasar sekalipun. Maknanya Khadijah ni sampai sanggup begitu. Dah tak ada siapa nak tolong Nabi, ya, dah tak ada harta, tak ada apa, gali kubur dia, keluarkan tulang, jual tulang dia. Ya, mana ada orang minta suami jual tulang sendiri? Ya, pengorbanan tu maksud kiasan pada pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Mendengarkan kata-kata Jibril alaihissalam menghadap Allah azza wa jalla, ni hadis. Ya. Lalu kata Jibril, ya Allah, apakah kamu dengar kata-kata Khadijah? Ya, lalu kata Allah Taala, wahai Jibril, ya, bisikan Khadijah pun aku dengar. Ya, Allah ni bukan dengar apa yang kita ucap, ya, tapi apa yang kita lintah di hati pun Allah Ta'ala mengetahui. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu zat dalam hati, lintasan hati Allah tahu. Ya. Maka kan itu, wahai Jibril, sampaikan salamku pada Khadijah. Lalu Jibril AS turun beritahu, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Masya Allah. Kita kalau agung kirim salam pun rasa lain macam jalan kan. Ya, menteri kirim salam. Iya ke? Kan, nak confirm. Ya. Padahal tak ada apa pun salam. Ya, biasalah makhluk kirim salam. Makhluk kirim salam ni kita rasa penghormatan dan doa untuk kita, alhamdulillah. Ya, sebab dalam Islam ni kita boleh beri salam dan kita boleh kirim salam. Ya. Kita beritahu, Mat, Pak Mentua kirim salam. Saya jumpa Pak Mentua kamu tadi, dia kirim salam. Mak pun tanya, Pak Mentua kirim salam je, duit-duit dia tak kirim tak? Salam tu doa. Ya. Doa dunia sampai ke akhirat. Ya. Doa dunia sampai ke akhirat. Maka kan itu kita kirim salam. Jumpa sahabat kirim salam. Ya. Supaya kita doa ke dia. Dan dia menjawab salam. Masya Allah. Ya. Jadi Khadijah ni bila Nabi beritahu, wahai Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam pada kamu, Khadijah punya gembira, Masya Allah. Dia letakkan tangan atas dada dia. Apa dia kata? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Ya, lepas dia ucap demikian, dia pun menghembuskan nafas terakhir. Khadijah menghembuskan nafas terakhir setelah mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Ini manusia paling hebat atas dunia. Ya, antara manusia hebat. Jadi, yang pertama apa dia? Jibril doa pada Allah Ta'ala, rugi, kecewa dan nanti di akhirat. Siapa-siapa dengar nama Nabi disebut, tak selawat pada Nabi SAW. Yang kedua, faqala raghima ampum ri'in adraka abawaihi falam yadkhulil jannah faqultu amin. Bila Nabi melangkah tangga yang kedua, Jibril doa lagi. Apa doa Jibril yang kedua? Kecewalah nanti di akhirat dan rugilah siapa-siapa yang ada, ya, adraka abawaihi, dia sempat berjumpa mak ayah dia. Ya, dia mak ayah dia masih hidup, ya, sama ada ayahnya masih hidup atau mak dia masih hidup, falam yudkhulil jannah, tapi dia tak masuk syurga. Ya, anak ni tak masuk syurga. Ya, pasal apa? Mendurhakai ibu bapa dia. Ya, bila kita durhaka pada ibu bapa, maka tak akan masuk syurga. Memang, ya, bawah sikit pada syirik pada Allah yang durhaka pada ibu bapa. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Hadis Nabi kata, Allah redha pada kita bila mak ayah kita redha pada kita. Ya, dan Allah akan murka pada kita bila mak ayah kita murka pada kita. Maka mendapat redha mak ayah tu wajib, bukan sunat. Bukan sunat. Sentiasa minta maaf dengan mak ayah bukan sebab dosa. Ya, kadang-kadang kita fikir bila kita tak berdosa tak minta maaf. Tak, minta maaf tu bukan sebab dosa.
Mak ayah kita jumpa salam, cium tangan, minta maaf tu bukan dosa. Nak redha dia. Kita perlu redha dia. Sebab kalau dia redha pada kita, syurgalah kita. Orang laki-laki, ya, orang laki-laki, kaki kanan dalam syurga bila mak dia redha pada dia. Ya, kaki kanan dalam syurga. Adapun isteri, ya, kalau mak dia redha pada kita, kalau suami dia redha pada dia, kaki kanan dalam syurga. Adapun sebelah lagi ialah amal ibadah yang kita kena jaga. Ya, semayangnya, ibadah-ibadah lain kita kena jaga. Tapi bila mak ayah kita redha, syurgalah kita. Ada seorang sahabat Nabi, ulama-ulama kata dia ni tak kategori sahabat, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia ni hidup sezaman Nabi, orang Yaman. Ya, kurus sangat orangnya. Ya, kurus sangat. Orang miskin, sangat miskin. Ya, tetapi sangat cinta pada Nabi SAW. Ya, dia sangat rindu, dia masuk Islam. Ya, bila Nabi hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib ke Yaman, ya, maka kabilah Yaman ni kabilah yang mudah masuk Islam. Ya, Sayyidina Ali sampai-sampai ajak masuk Islam, terus masuk Islam. Tak ada bantah, tak ada hujah, tak ada tanya kalau saya masuk Islam dapat projek apa, tak ada. Saya masuk Islam dapat duit apa, tak ada. Terus masuk Islam. Ya, sampai Nabi kata bergembira ahli Yaman, kelembutan itu daripada Yaman, dan berbahagialah orang Yaman. Ya, sebab tu kita orang Malaysia, Islam datang ke Malaysia melalui orang Yaman. Sebab tu cara kita ni lembut. Sebagaimana orang Yaman. Dia tidak keras. Kalau orang Mesir mari di Malaysia, ampun. Ya, Mesir ni kasar, keras. Ya. Kata ustaz saya, selembut-lembut, sekeras-keras laki-laki Melayu, selembut-lembut wanita Mesir. Jadi kalau siapa nak kahwin orang Mesir, fikir 7 kali. Ya. Tapi setiap bangsa tu berbeza. Nabi kata, ya, kelembutan bagi orang yang menternak kambing biri-biri, kekerasan bagi orang menternak unta. Ya. Orang yang ternak unta, kata Nabi, keras jiwanya. Orang bela kambing, lembut jiwa dia. Dan orang Yaman ni suka ternak kambing. Ya. Pasal apa orang bela unta keras jiwanya? Sebab dia terpaksa berlawat, bekerja dengan kehidupan unta. Ya, unta ni makhluk yang pelik. Ya. Dia kasarlah, dia kena terpaksa kerja dengan terpaksa. Dia besar pada kita. Ya, nak menundukkan dia bukan mudah. Ya. Baik, hadis yang kedua ni kata Nabi SAW, bila kita mak ayah kita ada, kita tidak menghormatinya, tidak memuliakan dia, cakap kasar dengan dia sampai mak ayah kecil hati, maka orang ni kata Jibril kecewa nanti orang ni di akhirat. Ya. Jadi kita yang masih mak ayah ni ada ni, kita kena jagalah. Sekarang PKP nak balik tak boleh, tapi hantarlah mesej, buatlah video call. Ya, ini video call dengan kawan 3 kali sehari, dengan mak ayah sekali pun tidak. Ya. Ya. Hubungilah dia, tanya khabar. Ya. Saya start bekerja, bukan nak bangga pun, nak start bekerja, tiap-tiap bulan saya akan bagi duit pada mak ayah saya. Tak pernah miss walaupun sikit. Walaupun sikit, bagilah. Ya, sebab keberkatan ni penting. Dan keberkatan paling besar bila mak ayah kita redha pada kita. Ada seorang mak Allah di Malaysia, ya. Dia ni seorang usahawan, macam-macam dia usaha. Ya, dia usaha tu gagal, berniaga gagal, buat tu gagal. Jadi hidup dia rasa tertekan sepanjang waktu. Hingga dia datang jumpa kawan-kawan dia, tanya pasal apa, dia pun ustaz namanya. Dia kata, seorang ustaz tanya dia, awak masih ada ayah? Dia kata, ayah saya mati dah. Kamu ada masa mak? Dia kata, mak saya masih ada. Kamu ada tak buat sesuatu yang menyebabkan mak kamu kecil hati? Ya. Dia kata, mak saya okey dengan saya, tak ada apa. Ya. Mak saya redha pada saya, tak ada apa. Jadi dia kata, cuba kamu pergi minta maaf dengan mak kamu. Ya, kadang-kadang mak ni tak tunjuk dia marah, tapi dalam hati dia marah. Dia balik dia minta maaf. Dia kata, minta maaf lama, apa semua, minta maaf banyak-banyak. Mak dia kata, aku maafkan kamu semua sekali salah kamu, kecuali satu je mak terasa hati dengan kamu. Ya. Mak dia, akhir mak dia beritahu, dia ada satu perbuatan nak dia ni yang mak dia kecil hati. Apa dia? Mak dia ambil seluar jin dia ni, mak dia basuh seluar jin. Seluar jin kan nampak kotor. Mak dia boleh beli, ambil klorok boh. Ya. Jadi habis putih. Dia tengok seluar dia rosak tu, dia ambil seluar tu, dicampak atas muka mak dia. Waktu tu umur dia 15-16 tahun. Ya. Masih lagi awal remaja.
Ya, mak dia terasa hati yang itu dan mak dia tak maaf yang itu. Mak dia tak maaf. Ya. Akhir dia merayu. Mak dia kata yang ni mak terasa hati, mak tak boleh maaf. Ya. Hinggalah dia balik ke rumah dia pun dia minta maaf apa semua, tapi mak dia kata yang lain mak maaf kecuali yang ni satu mak tak maaf. Hingga satu malam dia datang waktu pagi dekat pukul 3 pukul 4 pagi. Datang rumah mak dia tengah sembahyang tahajud. Ya, dia tu tekam kaki mak dia, ya, dan dia tu minta maaf sungguh-sungguh, ya. Ibarat kata orang cium kaki lah. Ya, minta maaf sungguh-sungguh. Barulah mak dia beritahu dia, tak apalah. Oleh kerana kamu sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh rasa bersalah, sungguh-sungguh minta maaf, mak maafkan kamu. Tuan-tuan tahu tak? Sepatah kata mak dia, mak maafkan kamu, kata dia, aku terasa seolahnya bebanan yang aku pikul selama ni terus diangkat oleh Allah Ta'ala. Bebanan, rasa berat kepala, rasa susah hidup, rasa bebanan pada jiwa ni. Kan kita rasa macam tu bila kita susah hati. Ya, bila mak dia kata sepatah je, saya maafkan kamu, maka dia kata seolah terangkat semua, ya, musibah yang dipikul selama ni. Dan disebut, dia kata, bermula pada hari itulah dia rasa hidup dia ada jalan. Niaga dia nampak jalan, usaha dia nampak berjaya, keluarga pun berubah. Rupanya ada benda. Sebab tu saya sering kali menyebut kita sebagai mak ayah ni dengan anak kita ni, kita kena maaf, kena redha dia. Ya, kalau kita tak maaf, kita dah doa kebaikan, sabila pun tak akan kebaikan. Macam ibarat minyak wangi ni lah. Tuanlah macam mana pun minyak wangi ni, dia tak akan keluar kalau sekiranya tak buka tudung dia. Ya. Maka kalau kita buka tudung dia, barulah kewangian dia keluar, barulah air luar boleh masuk dan sebagainya. Buang tudung ni bermakna kita maafkan anak kita. Ya. Kadang-kadang ada orang nak jumpa, dia kata, Ustaz, buat air tawar sikit, anak saya nak periksa. Saya kata air tawar, tak ngaji, tak baca, tak boleh juga. Sekolah air tawar pun tak ada apa. Ya. Apa yang menghalang sebenarnya? Yang anak dia kerah hati, degil, melawan apa semua. Kadang-kadang kerana mak dia tidak redha pada anak dia. Mak lah terutamanya. Ayah ni jarang-jarang. Ya. Tapi mak doa kecelakaan mudah diterima. Mak doa kebaikan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ayah ke doa kecelakaan untuk anak mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Ayah ni dia gitulah, setiap ayah ni tak beritahu, dia senyap je. Ya, kadang-kadang dia tanya anak-anak, bagi duit ke mak je, ayah tak bagi ke? Kadang-kadang kita tak perasan, kita balik bagi mak je. Tiap-tiap kali dia bulan bagi mak, ayah tak bagi ke? Kita kata, ayah minta dengan mak lah, mak tak nak bagi, mak kelekut. Ya, contoh, ya. Kadang-kadang kita bagi hadiah, pastikan kita beli pada ayah kita. Ayah ni orang lelaki, dia tak kisah sangat, ya, tapi dia ada hati, ya, dia ada perasaan. Ya. Dan akhir sekali, Zuhur pukul apa ni? 20 minit lagi. Ya. Akhir sekali, hadis yang akhir, bila Nabi melangkah tangga mimbar yang ketiga, Nabi kata, Raghima ampun mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, faqultu amin. Bila Nabi melangkah yang ketiga, Jibril doa. Doa apa dia? Rugi dan kecewalah nanti siapa-siapa yang hidup dalam bulan Ramadan, tiba-tiba Allah tidak ampun dosa dia. Ya, siapa dia yang Allah tak ampun dosa hidup Ramadan? Mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur syar'i. Ya. Ramadan ni, Nabi kata siapa-siapa yang tinggal satu hari Ramadan tanpa uzur syar'i, kalau diqadha sepanjang hidup dia sekalipun, tak akan sama dengan sehari yang ditinggalkan. Ya. Sebab tu bila orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib mana berat antara semayang dengan puasa, kata Sayyidina Ali berat buat puasa. Berat lagi puasa. Wanita yang haid, dia tak wajib, tak boleh puasa dan dia tak wajib semayang sebab dia uzur, dia tak haid. Tapi bila dia bersih, dia wajib qada puasa dia, tapi tak wajib qada semayang dia. Dia menunjukkan pada kita semayang puasa tu lagi berat. Maka orang yang hidup Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan Allah Ta'ala, maknanya apa dia? Sama je. Ramadan dengan bukan Ramadan sama je. Berjudinya, berzinanya, minum araknya, maksiatnya, macam tak ada beza. Orang macam ni, kata Nabi, Allah tidak ampun dosa-dosa dia kerana dia tidak mencerminkan akhlak dan hidup dalam bulan Ramadan. Ramadan ni iblis tak ada dah. Syaitan. Syaitan dibelenggu. Ya, syaitan ditambak, pintu syurga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka tutup. Dalam keadaan syaitan tak ada pun dia tak semayang juga. Bayangkan kalau ada syaitan.
kalau syaitan tak dibelenggu. Ya, dalam keadaan syaitan dibelenggu pun, ya, kadang-kadang macam-macam maksiat, jenayah, meningkat juga, ada orang buat maksiat. Ya, saya cek rupanya judi ni bulan Ramadan lebih tinggi pada bulan biasa. Ya, judi, orang berjudi biasa je berjudi. Ya, tambah-tambah kita kena jaga. Yang akhir saya nak sebut penutupnya 3 perkara lah masa kita ada. Yang pertama sekali, kita Ramadan ni kita selain pada kita duduk beramal puasa, maka jangan biarkan lidah kita duduk saja sambil-sambil berjalan subhanallah subhanallah subhanallah, sambil bawa kereta dan sebagainya. Kita biar lidah kita ni sentiasa zikir, sentiasa kita berzikir pada Allah Taala. Ya, tapi kalau kawan ajak borok, janganlah berzikir pula. Macam seorang suami duk mengadu, dia kata, "Ustaz, ya, isteri saya dekat nak tidur, dia ambil air semayang. Sunat tidur dekat air semayang. Bila suami nak pegang, dia kata, jauh-jauh, ada wuduk." Payah juga kalau ngaji tak habis ni. Dia ambil air semayang, tak apa, duduk. Ya. Yang keduanya sama juga kita. Setiap kali kita buka handphone kita ni, pastikan kita buka Quran dulu. Ya, pagi-pagi buka handphone, jangan tengok website dulu, jangan tengok WhatsApp dulu. Ya, tengok Quran dulu, baca dulu Quran, lepas tu tengoklah, sebab kita habis masa panjang dengan handphone kita ni. Ya, kalau kita tertinggal anak di rumah atau tinggal isteri, kita tak pusing balik, tinggal handphone pusing balik, tuan-tuan. Kan? Jadi biar handphone kita boleh tolong kita di akhirat. Dan akhir sekali, jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah setiap-tiap hari walaupun sikit. Yang sedekahlah. Kerana sedekah ni dia denak, tuan-tuan. Denak. Kita sedekah ni denak. Saya biasa hobi saya mancing ke laut. Kalau kita mancing berumpan sotong kecil-kecil, kita potong sotong tu, kita tahu dah apa ikan apa kita akan dapat. Kita akan dapatlah ikan kerisi, kita akan dapat ikan kembung, kita akan dapat ikan-ikan kecil-kecil macam tu. Ya. Boleh dapat tenggiri tak? Tenggiri tak dapat. Nak dapat tenggiri, tuan-tuan kena buah ikan sekor, ikan kembung sekor yang hidup-hidup tu sangkut belakang dia, lepas baru dapat ikan tenggiri. Ya. Kalau sangkut ikan tenggiri, baru dapat ikan paus. Ya. Kalau kita sedekah RM1, rezeki kita RM10. Kita sedekah RM10, rezeki kita dalam area RM100. Kita sedekah RM100, baru rezeki kita sampai RM1000. Ya. Tetapi ada satu lagi lebih besar pada itu lagi, iaitu sedekah di atas kemampuan. Ya, sebab Nabi kata, aku tengok pahala orang sedekah 100 dengan RM1 bersaing. Ya, jadi bukan kira banyak, tapi yang penting ialah kita sedekah, minta doa pada Allah, Allah murah rezeki kita dan kita jaga amal-amal kita yang lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan lain kita jumpa semula, insya-Allah. Ya, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.